Nanti kita habis pukul 2, pukul 3 nanti di sahabat Ana yang akan tadi soalan. Nak bagi tahu dulu tu Ustaz tentang buku tu, nak bagi tahu dulu tak apa. Harganya 17. Muka surat berapa semalam? 20. Semalam 20 Ustaz. Tahu. Tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islam salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى الروح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى أرواح أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita jumpa kembali untuk mengaji kitab Nawaitu Shauma Ghadin. Kita telah pun sampai pada muka surat yang ke-20. Hari ini kita sambung puasa sunat, iaitu tatawwu'. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa sunat terbahagi kepada 3 bahagian. Sebelum itu dalam bab sunat yang melibatkan solat, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membahagikan sunat ini kepada 3. Yang 3 inilah yang disebut sebagai nawafil. Nawafil maksudnya nafilah, tambahan kepada yang wajib. Yang nafilah ini, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ada 3 dalam bab solat. Satu namanya sunat, satu namanya mustahab, dan satu lagi namanya tatawwu'. Dalam bab solat yang katanya nawafil ataupun nafilah itu adalah yang satu namanya sunat, yang kedua namanya mustahab, yang ketiga namanya tatawwu'. Ini harus kita faham supaya kita jelas akan solat-solat yang nanti kita dengar pelik-pelik nama solat itu, supaya jangan cepat menyalahkan orang lain. Adapun yang dikatakan sunat yang Nabi selalu muwadhabah, selalu Nabi buat sembahyang ini.
Contohnya rawatib qabliyah, ba'diyah. Contohnya solat qiyam pada waktu malam. Solat witir 13 rakaat yang Nabi kerjakan itu tak pernah. Nabi jarang meninggalkannya, yang witir itu. Yang disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min 11 raka'atan. Tidaklah Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah, pernah menambah, sama ada solat dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, lebih daripada 11 rakaat. Ulama katakan ini bukan merujuk kepada solat tarawih. Kenapa? Dari redaksi hadis kita sudah tahu Nabi tidak pernah menambah dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan itu mungkin sahaja tarawih, tapi di luar Ramadan apakah ada nama solat tarawih? Jawabnya tidak. Jadi kata ulama, hadis ini bukan untuk dalil kepada solat tarawih, tetapi solat witir. Nabi paling banyak mengerjakan solat witir dalam Ramadan kah ataupun di luar Ramadan kah adalah 11 rakaat. Harus kita faham ini. Jadi itu namanya apa? Solat sunat. Karena Nabi selalu muwadhabah. Muwadhabah maksudnya selalu melakukannya. Yang kedua mustahab. Mustahab yang sunat juga, tapi Nabi kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Antaranya sembahyang sunat qabliyah maghrib. Sembahyang sunat sebelum maghrib Nabi selalu tidak buat, karena waktunya sangat pendek. Tapi Nabi buat juga. Satu lagi namanya salat tatawwu. Kita pun sebut solat sunat tatawwu juga, tetapi sebenarnya mereka yang tiga ini, sunat, mustahab, tatawwu, berada di bawah satu payung. Payung tu namanya nafilah ataupun nawafil. Nafilah maksudnya ekstra, lebih. Maksudnya solat yang lebih daripada sembahyang 5 waktu itu. Maksudnya yang lebih tu jadi bukan wajib tetapi sunat. Yang kategori ketiga ni Nabi kadang-kadang tak buat, tetapi dibuat sahabat, dibuat tabi'in, dibuat oleh ulama-ulama, orang-orang salih. Ini namanya tatawwu. Dan solat ini diqiyaskan seperti tabarruk. Tabarruk maksudnya sedekah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Tapi sedekah yang sunat, itulah namanya sedekah. Apa-apa sajalah kita bagi orang yang memerlukan ke tidak memerlukan ke, itu namanya tabarruk. Jadi tabarruk ini ada tak waktunya? Tidak. Ada tak banyaknya? Tidak. Kerana qiyas kepada tabarruk ini, itulah namanya tatawwu. Sebab itulah nanti kalau dalam kitab-kitab, antaranya kitab Ihya Ulumuddin, Imamul Ghazali sebut sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya sembahyang yang sangat diharapkan berlaku Lailatul Qadar. Ada sembahyang 2 rakaat kat situ. Ditulis dalam kitab. Kemudian sembahyang pada malam 27 Ramadan. Solat itu disebut sebagai solat tatawwu. Dalam pengertian yang lain, solat itu adalah solat mutlak. Solat mutlak, asalkan jangan dilakukan pada waktu tahrim. Tidak boleh waktu-waktu haram tu jangan dilakukan. Itu namanya tatawwu. Karena itulah hadirin, tambah lagi pengajian kita tentang qasad, ta'arud, ta'yin. Dalam sembahyang fardu wajib qasad, ta'arud, ta'yin, wajib. Siapa yang dalam solat zuhurnya umpama tidak sebut fardu, sembahyang tadi menjadi statusnya sembahyang sunat. Sebab sahaja aku sembahyang zuhur, dia tidak sebut fardu. Fardu tu adalah ta'arud, dia mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Dalam sembahyang ba'diyah dia ada qasad dengan ta'yin. Apa dia sahaja aku sembahyang apa? Ta'yin tu apa? Ta'yinnya adalah ba'diyah isya umpamanya, qabliyah ataupun qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu namanya qasad dengan ta'yin, tidak ada ta'arud sebab memang bukan sembahyang fardu. Satu lagi sembahyang yang wajib qasad sahaja. Tidak perlu kepada ta'arud, memang dia bukan sembahyang fardu, dan tidak perlu kepada ta'yin sebab dia bukan sembahyang yang memang dilakukan oleh Nabi ataupun Nabi jarang buat. Tidak. Dia sembahyang mutlak sahaja. Sembahyang itu namanya sembahyang mutlak. Maka wajibnya hanya satu, iaitu qasad sahaja. Tetapi kata ulama, kalau kita ta'yinkan dia menjadi sunat mentakyinkannya itu.
Sebab itulah jangan hairan. Sembahyang hajat, tidak ada namanya sembahyang hajat. Sembahyang hajat itu dalam kategori sembahyang sunat mutlak. Sebab itu kita sebut usalli sunnatul hajah. Kalau tidak sebut hajah pun dia jadi sembahyang hajat. Sebab yang penting qasad itu tadi. Tapi bila kita takyinkan apa sembahyang itu, dia jadi sunat, supaya kita lebih tawajuh, supaya kita lebih menumpukan perhatian dalam solat itu. Nah, sebab itulah sembahyang sunat itu disebut sembahyang sunat hajat. Nah, sembahyang sunat tolak bala. Bala tu ditolak. Kita minta Allah supaya bala ditolak. Dalam kitab Jawi lama-lama dulu, sembahyang cari barang hilang. Lagi pelik, sembahyang mendirikan rumah baru. Sembahyang malam Isnin, malam Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Masya Allah. Sembahyang malam nisfu Syaban. Sembahyang malam Al-Isra' wal Mi'raj. Nah, sembahyang ini namanya sembahyang tatawwu'. Kadang-kadang Nabi tak buat, tapi boleh kita buat sebab atas nama sembahyang mutlak. Dalam sembahyang mutlak sunat kita takyin. Sebab itu ulama akan takyin. Ulama takyinkan ini nisfu Syaban, ini Isra' Mi'raj, ini malam Isnin, ini malam Khamis. Itulah rahsianya. Hatta ada juga sembahyang dalam kitab-kitab Jawi-Jawi lama tu, sembahyang sakit gigi. Ini kalau orang tak mengaji ni, lihat, inilah dia kesesatan kitab Jawi lama. Sabar, tunggu dulu, khatam dulu, faqih dulu, yang bab qasad ta'rud ta'yin. Jadi sekarang kita jelas. Nah, samalah juga sembahyang Lailatul Qadar tadi tu. Kategori sembahyang ni sembahyang apa? Sembahyang tatawwu' ataupun sembahyang sunat mutlak. Maka sunat kita mentakyinkan apa sembahyang itu, selesai masalah. Karena itulah hadirin, itu yang ulama sebut, man kathurat tila'uhu qalla i'tiraduhu wa man qallat tila'uhu kathura i'tiraduhu. Siapa yang banyak ittila'nya, membacanya, maka kurang bangkangannya. Siapa yang kurang membacanya, membangkang saja kerjanya. Sebab annasu a'da'un bima jahilu. Manusia itu jadi musuh atas apa yang dia tidak tahu. Sebab itulah kita tenang ketika melihat kitab-kitab ulama dengan solat yang pelbagai. Jangan terus kata mana dalilnya, mana sini dalil, mana hadisnya. Tunggu dulu. Sebab dalam bab fiqh ini kita serah kepada ulama yang mempunyai malakah fiqhiyah, yang mempunyai kemampuan dalam bab fiqh. Nah, jadi sembahyang kita, puasa yang kita nak cerita ni puasa apa? Puasa tatawwu'. Nah, ini umum. Tatawwu' maksudnya termasuk yang sunat-sunat yang lain. Yang saya sebutkan tadi khas dalam bab apa? Dalam bab sembahyang. Apa tadi 3 kategori Imam Al-Ghazali supaya kita faham. Bila kita tengok karangan Imam Al-Ghazali, jangan mudah kita katakan ini dah menyeleweng, ini dah menyimpang, ini tak betul. Tunggu dulu, tahu dulu manhaj dan pemahaman tuan punya kitab ini. Nah, kita buat kesimpulan. Imam Al-Ghazali kata sembahyang tambahan selain daripada yang wajib itu disebut sembahyang nafil. Jadi jamaknya nawafil. Ada berapa kategori? 3 kategori. Satu, sembahyang sunat. Yang kedua, mustahab. Yang ketiga, tatawwu'. Sunat itu yang selalu Nabi buat. Nabi bermuwadhabah, selalu buat. Yang kedua, Nabi buat juga tapi jarang. Yang ketiga, Nabi kadang-kadang tak buat tapi sahabat buat, tabi'in buat, para salafun salih yang lain buat. Itu namanya solat apa tadi? Tatawwu'. Tatawwu' inilah namanya sembahyang sunat mutlak. Tenang, alhamdulillah bila kita tengok sebegini. Lepas ni sembahyang apa pun tak kisah. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya ada sembahyang hari Isnin, malam Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Orang yang mengaji tengah hari ini tahu. Oh, rupa-rupanya itu termasuk di dalam sembahyang apa? Tatawwu'. Nah, tenang kita. Sebab itu ulama-ulama tidak berkelahi sama sendiri. Yang berkelahi sama sendiri, yang khilaf, yang bertelagah apa semua ni, orang-orang yang bukan dalam bidangnya. Mohon maaf saja. Puasa sunat terbahagi pada 3 bahagian. Puasa sunat yang datang setahun sekali. Sekali je setahun. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah.
Kita puasa kerana hari itu Arafah, bukan kerana orang wukuf. Harus dibeza. Nanti jangan tanya lagi sepanjang tahun mesti soalan ni ditanya orang Hazri. Kita puasa hari Arafah ni ikut Makkah kah ikut Taman Samudra? Lagu tu. Tengok nanti mai musim haji nanti ada lagi lah orang tanya hari ni biar kemas elok. Kita puasa kerana hari Arafah, bukan kerana wukuf di Arafah. Memanglah wukuf di Arafah dekat. Wukuf tu dekat mana? Dekat Saudi. Sebab tu kita ikut Saudi, kata orang tadi yang kata. Taib, cuba kita tanya ni Syekh Nuruddin ya, cara pecahkan hukum. Syekh Nuruddin bagi tahu kita begini. Taib, kalau puasa Arafah itu kerana orang wukuf, dan wukuf itu ada dekat mana? Arafah. Arafah dekat mana? Dekat Saudi. Maka berkatalah orang yang berkata, jangan puasa ikut Malaysia, Taman Samudra, ikut akad Makkah. Taib, kita tanya dengan mereka, kalau ditakdirkan berlaku banjir besar dekat bumi Arafah, kerajaan Saudi supaya jaga keselamatan para haji, umpamanya para hujaj, bagi satu qarar, bagi satu keputusan, no one is allowed, tidak ada seorang pun diizinkan untuk wukuf di Arafah. Apakah orang di Samudra akan puasa ataupun tidak? Tetap kita puasa, kerana kita puasa bukan kerana orang wukuf, tetapi di Malaysia kalendarnya telah datang sampai hari Arafah. Contoh kedua bagi nampak, mengaji fiqah ni biar nampak. Kalau tak nampak, the next lagi tak nampak, ni lagi tak nampak, oh lemah, tak mau mengaji. Lagu tu mengaji fiqah ni biar nampak kita. Yang kedua, mohon Allah hindarkanlah, na'udzubillahi min dzalik. Katalah ditakdirkan berlaku huru hara dekat Arafah, berlaku di situ, mungkin atas nama pengganaskah, atas nama apakah kita pun tidak tahu. Maka tidak selamat jamaah haji wukuf ketika itu. Kerajaan Saudi bagi satu keputusan, tidak seorang pun dibenarkan wukuf pada tahun ini. Yang perkara yang sama, apakah kita akan puasa ataupun tidak? Tetap kita puasa. Ustaz, mereka tidak wukuf. Naam, sebab kita puasa ini bukan kerana wukuf, tetapi kerana hari Arafah. Faham tuan-tuan? Karena itu kita berbeza matla'. Apa maksud matla'? Berbeza bulan kita kita dekat Saudi dengan kita jauh sangat beza matla'nya itu. Bayangkan saja kita sembahyang Zuhur pukul berapa tadi? Pukul 1:20 lebih tadi sembahyang banding dengan puasa, mana satu lebih kuat? Sembahyang lebih kuat. Kenapa sembahyang tak ikut Saudi? Ni common sense saja. Kenapa tidak? Sama juga banding dengan puasa. Kalau tidak, sembahyang itu lebih penting kena ikut. Tidak, sebab kerajaan di Saudi lambat berapa jam? Lambat 5 jam. Kita ni dah pukul berapa ni? Dah pukul 14 tu pukul 2 lah, jangan terkejut Saya kira tadi mengajar di satu kelas muslimat, saya bagi tahu bahawa nak kira waktu duha macam mana makjah. Nak kiranya ialah mesti tahu dahulu waktu subuh. Waktu subuh sekarang pukul berapa? Pukul 5:43. 5:43. 1 jam 20 minit. Itulah namanya waktu syuruk, maksudnya keluar matahari. Tapi belum lagi solat sunat isyraq. Ingat waktu tu waktu syuruk. Nak waktu sunat isyraq, tunggu lagi dia naik matahari tu 16 ke 17 minit baru boleh sembahyang sunat isyraq. Yang tadi jangan, sebab masih berada di dua tanduk syaitan. Jadi saya kata cuba congak. Saya kata pukul 5:43 campur 1 jam 20. Pukul berapa tu? Pukul 5:43 campur dengan 1 jam 20 minit. Pukul 7:03 minit. Kankah pukul 6:63? Kan? Itu yang saya nak habaq tadi tu. Pukul 6:63. Melompat budak-budak. Tak pernah belajar 6:63.
Lebih. Main mana 3. Nah, dia sebenarnya tolak 60. 60 tu jadi berapa? 1 jam. Jadi pukul 1, pukul 7. 3 minit tadi mengaji nah. Sama juga dengan tadilah. Masya-Allah. Jadi sekarang ni kita pukul 14 15 minit. Saudi tolak 5. 14 tolak 5 berapa? 9. Lah dekat Saudi 9.15 minit. Masih lagi mereka waktu duha, waktu ni baru bangun tidur setengahnya. Sebab di sana malam tu macam siang di bulan Ramadan ni, masya-Allah. Baik. Puasa hari Tasu'a. Tasu'a kerana tis'ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Muharram. Pada hari Ashura 10 Muharram, waktu itulah kita makan apa? Bubur Ashura. Tapi bubur orang Kelantan jadi kuih Ashura. Pasal tak jadi bubur, heran saya pengaji. Saya main-main mula-mula. Kami kat Kuching kalau kata bubur tu porridge nampak itulah pengaji bubur labuk tu. Main-main kat orang Kelantan, mai kita tolong apa saya kata? Tolong kacau. Nak kena banyak ke? Ya, nak kena banyak. La ilaha illallah. Sampai hitam, sampai gelap yang itu. Saya dalam kacau ni, saya kata ni bubuk ke cendol? Bubuk ke? Bubuk ke apa nama? Hak lihat tu dodoi. Bubuk ke dodoi? Bubuk ke dodoi? Kita berani nak kata. Bila makan tu rasa manis. Kita biasa bubuk ni rasa masin-masin lah kan. Tu dia orang Kelantan, masya-Allah. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jangan tak tinggallah. Ini namanya puasa Al-Jabirah. Al-Jabirah ni maksudnya penampal. Kalau ada handy plus ni, inilah nama Jabirah kan ni. Orang yang ada tampal ni tu namanya Jubran, sahib Al-Jabirah, orang yang ada tampal. Baik. Jadi kalau sembahyang sunat lepas solat fardu, itu juga namanya Jabirah. Dia menampal sembahyang fardu tadi yang ada kosong-kosong tu zuhur tadi tu, yang ada melopong-melopong tu ditampal. Sebab itu janganlah kita tidak sembahyang rawatib lah, qabliyah ba'diyah. Ini pula yang ada kosong-kosong di kosong-kosong, ada puasa Ramadan yang ada kosong-kosong tu ditampal jadi elok lah. Perahu kalau tak tampal masuk air, enjin kalau tak tampal nanti masuk air juga, nanti boleh mati. Gigi kalau tak tampal nanti orang rosak, sakit kan. Sama jugalah, bagi sempurna gigi tu, bagi sempurna bot itu, sama juga bagi sempurna rumah itu. Kalau tak tampal nanti masuk air. Sama juga puasa kita tu, kita tampal dengan 6 hari di bulan Syawal. Sebab itu Nabi sebut man shama ramadhana thumma tabi'ahu 6 min syawalin faka'annama shama ad-dahra. Sesiapa yang puasa Ramadan, syarat mesti puasa Ramadan dulu, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Tengok bahasa hadis. Orang kalau faham bahasa Arab, dia boleh tahu istinbat hukum. Hadis menyebutkan man shama ramadhana thumma, tidak dikatakan fa. Kalau fa ni immediately lepas 1 Syawal terus puasa 2 Syawal tu. Tapi bahasa hadis mengatakan apa? Thumma ni apa maksudnya? Ambil masa dahulu. Dia beza. Contoh, dakhaltul masjida fajalastu. Saya masuk masjid terus saya duduk kat sini. Beza dengan dakhaltul masjida thumma jalastu. Aku masuk masjid kemudian barulah aku duduk. Kemudian tu mungkin solat sunat tahiyat masjid dahulu ataupun duduk sekejap dahulu berzikir. Itu beza. Sebab itu disebut dalam hadis tadi thumma taba'ahu 6 min syawalin. Kemudian diikuti dengan 9 hari bulan Syawal. Itu bermakna tidak semestinya lepas 1 Syawal terus kita puasa. Tidak. Kalau dekat Kelantan, kalau dekat Fatani itu biasanya 2 tu dah puasa dah. Kalau di KL ni waktu itulah rendang ayam, masak kurma, serunding. Waktu tu jugalah ketupat palas. Waktu itulah juga puding krema jangan tinggal. Yang kita cerita tadi. Ya Allah Akbar. Macam mana tak boleh lari benda tu
Puding krema itu tak boleh lari. Ayam masak merah. Cerita Pak Ayam ni, ada anak ayam. Mak, anak ayam duk risau. Mak, awak, saya risau pasal apa? Saya umur lah ni setahun lebih ni. Tak ada nama saya. Tak macam manusia. Manusia mengaji lah. Umur 7 hari, sunat cukup rambut bagi nama. Manusia umur 7 hari dah ada nama. Saya lah. Berapa tahun tak ada nama. Mak dia kata, hang jangan risau. Hang jangan duk gaduh, dia kata. Nanti kalau hang mati macam-macam nama orang buh kat hang. Ayam masak merah, ayam kurma, ayam piricik, ayam golek, macam-macam tu ada lah. Itulah cerita ayam. Yang kedua, puasa sunat yang datang sebulan sekali. Puasa pada tarikh 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Ni ingat ni. Jangan lagi puasa bulan Januari lagi. Februari, Mac nah. Ini puasa bulan Hijriyah, Qamariyah. Dinamakan dengan hari-hari putih. Ayyamul bid. Ayyam bid. Bid tu maksudnya putih. Kenapa 13, 14, 15 tu dikatakan hari-hari putih? Bukan hari orang putih ni, bukan. Hari-hari putih. Pasal bulan pada 3 hari ini, bulan tu jadi bercahaya terang. Cuba tengok malam 13, malam 14, malam 15 lagi lah malam purnama. Cahaya dia kuat keluar. Sebab itu disebut hari-hari putih. Maka teranglah bumi kita ni dengan cahaya. Itu satu pendapat. Pendapat kedua disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sebut dalam kitab beliau Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Ada satu riwayat. Macam mana? Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan daripada syurga, hitam gelap Nabi Adam. Badan hitam gelap. Lalu kata Allah, sum 13. Berpuasalah kamu pada hari ke-13. Berpuasalah Nabi Adam hari 13. 1/3 badan baginda jadi putih. Puasa lagi hari 14, 2/3 jadi putih. Puasa hari ke-15, Masya Allah, seluruh badan jadi putih. Itu disebut hari-hari putih. Masya Allah. Ni tak ada kena-mengena dengan yang putih satu tu. Jangan duk pikat tang tu pula tu. Siapa nak putih, jadi putih tadi. Ni tak ada kena-mengena ni. Ada satu amalan orang Jawa. Ni ada orang Jawa sini. Ada nah. Tak mengaku pun ada pengaji. Ada satu amalan ulama Jawa dekat Johor. Ni dibagi tahu kawan saya Ustaz Muttalib. Beliau yang bagi tahu. Saya tak tahu orang Jawa kat sini tahu tak tahu amalan ni. Ni amal sama-sama amalan ni. Saya banyak tempat dah saya cerita, tapi amal belum ni. Ni cuba tengok lagu mana. Puasa ni dia mujahadah. Esok 13 hari bulan, malam ni kan kita sahur. Sahurnya dengan 3 kepai nasi putih saja. 3 kepai nasi putih. 1 kepai, 2 kepai, 3 kepai. Nasi putih sahaja. Air plain. Air tebu ais bukan, tak boleh. Cendol lagi tak boleh. Ini memang ayat kosong. Esok iftar hari 13 tu mengaji dengan 3 kepal nasi. Ayak sama, ayak putih. Esok hari sahurnya dengan 2 kepal nasi. Ingat tambah lagi, rupanya kurang lagi mengaji. 2 kepal nasi putih sahaja dengan ayak kosong. Iftar 2 kepal nasi putih sahaja. Puding krema itu kemudian. Hari ke-13 malam tu sahur dengan 1 kepai nasi putih, ayak kosong. Esok buka puasa dengan 1 kepai nasi putih, ayak kosong. Allah. Tu kata ni saya banyak tempat dah saya cerita. Tapi saya sendiri belum amal lagi. Sama-sama lah amal. Itu mujarab untuk orang yang kuat, orang yang tak tahan sabar. Orang tak tahan sabar, itu Jadi disebut ayam ni maksudnya hari bid tu maksudnya putih, abiyad putih. Saya teringat cerita kawan kami, tapi hari ni jangan cerita kat orang
Ni jangan cerita kat orang ni. Kita kawan kami ni cerita betul. Ni dengar saya ni yang habaq kat orang lah. Pasal apa? Cerita ni cerita pelik sikit. Cerita betul. Kawan saya belajar kat Jordan. Dia nak beli telur. Jadi sampai di kedai Arab, dia pun gelisah nak sebut telur tak ingat. Apa dia tahu? Ana uridu. Aku mau. Orang Arab tanya, "Ish tibgha?" Hang mau apa? Ana uridu. Nak sebut perkataan telur. Walah, telur tu dalam bahasa Arab bid telur lah. Tak mai perkataan telur. Ana uridu. Dah banyak kali orang Arab pun ni paksa. Hang nak apa? Ana uridu alladhi yakhruju min duburid dajjaj. Maksudnya aku nak benda yang keluar daripada dubur ayam. Dia bukan beli telur, dia syarah apa itu telur. Walhal kalau dia kata ana uridul bid, aku perlukan telur, orang ada faham. Dia nak habaq telur dia tak ingat. Sampai dia tafsir alladhi yakhruju min duburid dajjaj, yang keluar daripada dubur dajjaj. La ilaha illallah. Nah, itulah dia. Orang kita kat sana macam-macam cerita jugalah. Puasa pada hari 28, 29 dan 30 setiap bulan Hijriyah dinamakan puasa hari-hari hitam. Kenapa hari-hari hitam? Ya ayyamus sud. Kenapa? Sebab malam pada hari-hari ini, malam ke-28, 29, 30 tengok malam. Malam dia tak bercahaya sangat, sebab itu disebut hari-hari hitam. Kemudian puasa sunat yang datang seminggu sekali, hari Isnin dan hari Khamis. Jadi muslimat, isteri kalau nak puasa sunat kena minta izin suami dulu. Takut suami berkehendak. Cumanya kalau suami tu outstation tidak mengapa, tak minta izin pun tak apa. Kalau suami outstation, dia kita seorang kat rumah tak apa. Habaq sat pun tak apa, tak habaq pun tak apa. Baik. Kalau isteri puasa sunat tanpa izin suami, apakah sah? Jawabnya sah, tapi berdosa. Kalau suami ada dekat rumah, takut suami ada ingin. Taib. Puasa di sini tidak disebut puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu disebut juga sebagai puasa sunat mutlak. Puasa mutlak. Apa dia? Puasa sehari, buka sehari. Itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Kalau puasa Nabi Isa, buka sehari, dia puasa sehari, buka 2 hari. Itu puasa Nabi Isa. Nabi Daud puasa sehari, buka sehari. Puasa lagi, buka lagi. Nabi Isa tidak. Puasa sehari, buka 2 hari. Puasa lagi, buka lagi 2 hari. Tuan-tuan, puasa Nabi Nuh, puasa setahun. Nabi Nuh, Allah, tak apalah pasal umur umat Nabi Nuh panjang, 1000 tahun, 900 tahun. Kalau di kalangan umat Nabi Nuh, dia jumpa kawan dia kan lama tak jumpa hang, tu 3 tahun tu. Lama dah kita tak jumpa. Lama tak jumpa, tu 3 tahun. Pasal umur mereka panjang-panjang. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, selesailah kita di situ. Maka bahagian B ni lebih umum lagi. Ini lebih khusus. Jadi kita akan bicara lebih senang, kerana kita dah pun cerita yang kokonya itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 24. Penentuan awal Ramadan. Saya baca, saya ambil isi saja, tidak baca satu-satu. Macam mana nak tahu awal Ramadan ni? Berdasarkan hadis Nabi. Apa? Sumu li ru'yatikum. Hendaklah kamu berpuasa dengan melihat ru'yah. Ru'yah ni apa? Anak bulan. Kita cukuplah kita pegang keputusan yang diumumkan oleh penyimpan muhur besar Raja-Raja Melayu. Sebab Raja-Raja Melayu nanti tengok apa keputusan ulama-ulama kita, Tok Mufti kita, teroponglah bulan tu. Hebatnya Ramadan tu, cuba tengok. Yang diteropong tu bapa bulan ke anak bulan?
yang diteropong Ramadan tu. Anak bulan ke bapak bulan? Anak bulan. Anak bulan tu dia kata raja. Nah, anak baru anak. Semua heboh kita. Satu dunia ni alim macam mana pun orang tu tak berani tetapkan bila satu Ramadan. It has to do with what? You have to teropong. Kena teropong. Panjatlah bukit, tengoklah berapa degree bulan tu, orang yang ilmu falak lah. Teropong. Fa in ghamma alaikum fa akmilul iddah. Kalau tak nampak sama-sama maka cukupkan 30 hari Syaban. Itu namanya apa? Hisab. Jadi kita ada dua kaedah, mesti dulu dengan ru'yah barulah dengan hisab. Tidak boleh dengan hisab semata-mata. Kalau hisab semata-mata tidak sah, maka didahului dulu dengan ru'yah. Maka kita senang sajalah. Kenapa kita dengar sajalah daripada penyimpan mohon besar raja-raja Melayu. Tak boleh dengan mimpi. Walaupun mimpi Nabi. Orang tu mimpi Nabi habaq, esok puasa. Dalam kitab Asnal Matalib dan kitab-kitab lain tak boleh dipegang mimpi itu. Bukan tak percaya dengan Nabi, tidak. Takut-takut orang tu mimpi itu dia salah faham apa yang Nabi sebut. Memang kita wajib percaya apa yang dikatakan oleh Nabi. Tapi dalam bab ni ulama secara ijma' mengatakan tidak boleh dipegang. Sebab takut-takut yang dicakap orang itu Nabi memang betul Nabi, tapi takut dia salah faham. Ataupun takut tu bukan Nabi. Itu satu hal lagi. Tapi kalau Nabi, insya-Allah Nabi. Sebab man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana lam yatamathalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, itulah aku. Karena syaitan tidak boleh menyerupaiku. Selesai Syarat bagi orang yang melihat anak bulan ni siapa ni? Tok-tok mufti kita lah, orang ulama kita. Satu, Muslim. Yang kedua, mukallaf. Tahu kita mukallaf akil dan baligh. Tahu masuk akil? Akil ni apa? Berakal. Baligh ni telah sampai umur. Sampai umur mati kah? Tidak, sampai umur baligh. Bila dikatakan baligh? Bila lelaki ataupun perempuan telah bermimpi bersenggama. Bersenggama. Faham bahasa senggama ni? Ni bahasa Indonesia. Taklah sensitif sangat. Bersenggama. Iaitu bersetubuh. Mimpinya tadi dan keluar air mani. Anak bulan dilihat di negeri negara berhampiran. Kalau sama dengan satu matlak jauhnya berapa? Ada di bawah dhabit tu. Jadi satu matlak itu lebih kurang 24 farsakh. Satu farsakh sama dengan 5.5 km. Jadi 24 farsakh tu berapa? 133 km. 133.056 kilometer. Yang satu matlak hendaklah orang sebelah negeri itu mengikut negeri sebelah itu walaupun dia tidak lihat. Tetapi soalan seterusnya muka surat 26. Kalaulah negeri yang dekat itu ada hakim syar'i masing-masing. Contohnya jabatan mufti masing-masing, majlis agama Islam masing-masing. Contohnya dekat Brunei dengan Sarawak. Kau jauh mana Brunei? Dekat Limbang. Kadang-kadang kita puasa dulu Brunei kemudian, kadang-kadang Brunei dulu kita kemudian. Boleh tak boleh? Ustaz tadi kata dia berbeza satu matlak, dekat Brunei dekat sangat lah. Jadi kenapa? Kerana kita tidak ikut mereka, mereka pun tak ikut kita. Sama juga dengan Singapura, dengan Thailand di atas tu. Sebab masing-masing negara ada apa? Hakim syar'i masing-masing. Ikutlah hakim syar'i kita. Baik. Kita yakin, insya-Allah kita yakin kemampuan mufti-mufti kita, ulama-ulama kita. Kalau tak yakin, siapa lagi kita nak pegang, tuan-tuan? Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam pegang. Sebab mereka semuanya ahli sunnah wal jamaah. Berpuasa dan berhari raya mengikut Makkah. Kita berpuasa dan berhari raya mengikut apa? Bukan mengikut negeri tempat kita tu, tetapi di mana negeri kita berada. Saya asal orang Kuching, Sarawak. Oleh kerana saya berada di Semenanjung, saya nanti akan berpuasa ikut Sarawak ke Semenanjung. Kalau Sarawak, seronoklah saya. Sahur ikut Semenanjung, buka puasa ikut Sarawak. Pasal apa? Di Semenanjung sahurnya lambat. Sahur dekat iftar dekat Sarawak cepat. Tak boleh macam tu. Tak boleh memilah-milah. Di mana kita berada, di situ kita buka puasa. Saya nak balik kat Sarawak contohnya. Sahur dekat
sini KL, Petaling Jaya. Balik Sarawak nanti saya sampai di Sarawak katalah petang. Saya nak ikut waktu Semenanjung ke waktu Sarawak. Rugilah saya kena ikut waktu Semenanjung. Sebab habislah kurma Yusuf Tayyub tu dan cendol itu dan puding kerima itu. 5 kali sebut batal puasa. Syukur tuan-tuan, sebab kita ni puasa orang khusus. Kalau puasa orang khususul khusus, ingat saja cendol batal lalu. Ingat saja apa nak makan sekejap lagi buka puasa. Tak apa, roti john. Uncle Bob batal sebab kita ingat dunia. Jangan. Alhamdulillah, kalaulah kita macam tu, banyak orang batal puasa. Ramai orang batal puasa. Taib. Jadi kita ikut apa? Ikut negeri tempat kita. Lihat pada muka surat 27. Orang Saudi puasa awal. Tapi penduduk di Malaysia, kita rumuskan permasalahan. Nanti boleh baca ke Malaysia. Orang Saudi berpuasa. Ketika dia di Saudi, dia berpuasa lah. Sampai di Malaysia, orang sudah berhari raya. Dia masih lagi puasa 30 hari. Sebab Saudi menetapkan puasa 30 hari. Sampailah dekat sini petang, dia tengah puasa tu 30 hari. Tapi dekat sini, dekat Malaysia, selamat hari raya. Dah hari raya dah. Apa harus dia buat? Wajib dia buka puasa. Sebab dia no longer in Saudi Arabia. He's now dekat mana? Dekat Malaysia. Jadi wajib dia buka puasa. Apakah nanti dia kena qada ataupun tidak? Tidak. Sebab walaupun dia puasa 30 hari tadi, dia batalkan itu, solid puasanya berapa? 29. Sebab paling sedikit puasa 29 hari, tidak perlu dia qada lagi. Faham tu nak? Saya dah cerita dulu dekat sini beberapa hari yang lepas ke minggu lepas, saya bagi tahu Nabi berpuasa berapa hari Ramadan? 9 hari. Ingat nak? Kerana apa? Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriyah. Berapa tahun Nabi puasa Ramadan? 9 kali. Dalam 9 kali ni pendapat yang rajih banyak mengatakan Nabi dalam 9 kali puasa tu 8 tahun Nabi puasa 29 hari. 1 tahun 30 hari. Ada yang kata 7 kali, 2 tahun 30. Kita di Malaysia yang saya ingatlah, setahu saya biasanya kita puasa 29 hari. Ini berapa kali ni mengaji? Ni yang tahun ni berapa? Nak cepat nak lambat kita ni? Mulut je kata cepat, mulut je kata lambat, tapi hati nak cepat. Pasal selamat hari raya tadi. Kalau ikut kalender kita katanya 30 hari katanya, tapi tetap berpuasa dengan hari raya. Ikut apa? Ikut kalender, hisab ke ikut ru'yah? Ikut ru'yah nak bulan, nanti teropong lagi. Itu satu situasi. Situasi yang kedua, dia berpuasa lambat dekat Saudi. Sampai di Malaysia ini baru 29 hari. Kita dah pun hari raya. Apa yang harus dia buat? Wajib dia pecah ataupun buka puasa. Berhari raya sama-sama lah. Jadi puasanya solid berapa? 28. Sebab tadi dia puasa 29 kan? Tu terbatal. Hendaklah dia qada 1 hari lagi. Taib. Yang situasi ke berapa dah ni? Situasi yang ke satu lagi. Dia berhari raya. Sebab Saudi puasa awal 1 hari contoh. Sampai di Malaysia masih lagi berpuasa sebab kita puasa 30 hari. Maka dia sedang hari raya tu. Memang dia makan dalam kapal terbang tadi, dia makan. Sampai di airport dilarang oleh polis. Hang tak puasa lah. Saya hari ni hari raya. Tak tu tempat Saudi. Ini clear KLIA clear. Kawan saya sebut, saya orang heran. Ustaz, nanti tolong hantar saya ke KLIA. Clear kah? Saya mana tahu jalan clear tak clear. Rupanya dia sebut KLIA itu clear. KLIA clear. Clear. Saya tak tahu kata. InsyaAllah clear. Sebab jalan clear kan. Rupanya jalan tu
KLI itu KLI. Macam mana? Sunat dia imsak. Apa maksud imsak? Dia dah makan tadi ni. Dia makan tadi ni. Stop makan. From that moment up to breaking the fasting time, barulah buka lagi makan. Jadi dia tak kisah tak ada apa dah, pasal dia dah habis puasa. Cuma dia imsak. Imsak tu apa? Sunat dia macam puasa orang lain juga. Tak makan tak minum. Habis situasi itu. Sama juga dalam kitab Kashifatus Saja yang berada di tempat-tempat orang ni, bukan tempat kita, bukan sahaja melibatkan puasa tapi juga solat. Contoh begini, saya pergi dekat Makkah umpamanya, kan Makkah tu lambat 5 jam. Contohnya saya sudah solat maghrib. Ketika di sana baru solat asar. Apakah saya perlu qada asar lagi? Tidak perlu. Adakah perlu saya solat asar lagi? Tidak perlu. Sebab apa? Sebab tadi kan nak solat asar, nak solat apa lagi? Habis. Tapi saya tadi dah solat maghrib, orang baru asar. Nanti bila solat maghrib, wajib dia solat maghrib lagi. Ni yang kita sebut hukum yang buka puasa dengan berhari raya itu bukan sahaja pada puasa saja, tapi pada solat juga. Saya akan bicarakan dalam beberapa lagi muka surat. Mungkin ada sahabat kita nak tanya soalannya. Tersilap bila awal Ramadan, dia puasa, dia tak puasa hari itu sebab dia ingat 30 Syaban. La ilaha illallah. Rupa-rupanya orang dah puasa dah hari itu. Hendaklah dia apa? Wajib terus imsak. Imsak wajib. Jangan makan minum lagi. Taib. Malam tadi dia tak berniat, bungkuih dah dia hari itu. Maka dia kena qada lepas nanti Ramadan. Ni cerita adik saya, dah cerita kat sini rasanya. Adik saya mai kat sini. 6.48 dah makan dah. Ya Allah, dia makan kurma apa tak tahu. Tiba-tiba dengar pengumuman steward, waktu berbuka puasa ialah pukul 7.15. 7.15 ni kurma tu ada. Allah terus bingkai. Apa adik saya buat? Terus stop makan. Alhamdulillah, itu tepat. Kawan dia tadi Allah, tapi habis satu burger lagi. Batai dia. Pasal dia ikut waktu kucing. Kita dah berada di ruang udara negeri lain, negara lain. Ada satu pertanyaan juga kepada saya. Ustaz, kalau ikut waktu sekarang, steward pun dah umumkan waktu dah masuk, tapi di atas tu masih lagi cerah, dah matahari ke atas dia kan, masih lagi cerah. Kita nak makan ke ataupun kita nak buka puasa ke, nak tunggu dia gelap? Ni dah maghrib ni mengaji. Jawapan, hendaklah kita iftar. Sebab kita iftar bukan kerana gelap tak gelap, kita puasa kerana masuk waktu. Samalah juga nanti orang yang berpuasa dekat kutub utara, kutub selatan, macam mana 3 bulan siang 3 bulan malam, macam mana kurus badan orang tu. Kalau kurus tak apa lagi, takut meninggal terus. Dah 3 bulan, waktu jam tu lain. Waktu jam tu 22 siang 2 malam tu tak apa, tu ikut cara siang tu 22 ke 22 jam lah puasa. Dia ikut cara tu. Cuma yang tinggal di kutub utara, kutub selatan tu caranya macam mana? Hendaklah dia mengikut negeri Islam yang paling hampir dengannya, atau hendaklah dia mengikut waktu di Makkah dan Al-Madinah, atau hendaklah dia mentakdirkan waktunya sendiri. Sebab nanti akan berlaku suatu peristiwa, mudah-mudahan kita jangan berjumpa, mudah-mudahan. Dajjal mengaji. Dajjal hari pertama dia datang tu, hari pertama tu lama dia 1000 hari. Hari pertama tu kan kita 24 hours. Mana ada 24 hours? 24 hours kan? Siang malam 12 kan? 12 jam malam, 12 jam siang kan? Dajjal hari pertama dia muncul, hari itu akan berpanjangan 1000 hari. Hari pertama tu tak ada malam-malam. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana kami nak solat, macam kami nak berpuasa? Kan 1000 hari tu dah berapa tahun tu? 2 tahun lebih tu kan? 1000 kan 1 tahun 360 hari.
Lebih kurang 3 tahun lebih. Allahu Akbar. Cuma kita ingat bila kita kata dalam bab umur 15 tahun, itu semua hijrah. 9 tahun hijrah, bukan 9 tahun Masehi. Sebab satu Masehi kita sebut tadi berapa? 360 hari. Kalau tahun hijrah, 1 tahun hijrah menyamai 354 hari, 8 jam, 8 minit. Jadi mana lebih laju? Hijrah lebih laju. Jadi kalau umur tuan-tuan, Pak Haji sekarang umur 63 tahun. Sebenarnya tu dah 64 tahun dah tu. Jangan rasa muda lagi, 65 tahun. Sebab waktu hijrah tu laju. Kita teruskan sikit lagi. Meninggalkan puasa Ramadan. Hukum meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, hukumnya berdosa besar. Wajib dia bertaubat. Dan dia kena ganti hari itu. Ada 4 qaul, ada 4 ulama, ada 4 pendapat ulama. Pendapat jumhur dalam mazhab kita Asy-Syafi'i dan mazhab lain, 1 hari dia tinggal itu diqada 1 hari sahaja. Pendapat kedua Al-Imam Ar-Rabi'ah. Al-Imam Ar-Rabi'ah mengatakan 1 hari dia tinggal dengan sengaja itu hendaklah dia ganti 12 hari. Allah. Ada seorang tabi'in yang bernama Sayyiduna Sa'id Ibn Al-Musayyib. Beliau kata 1 hari ditinggalkan purposely, hendaklah dia ganti 1 bulan. Ya Allah, tu pun dah lembik kita kan Tuan Haji. Ada 1 lagi lembik. Ni jangan-jangan tu bawa umur. Apa? 1 hari kita tinggal dengan sengaja. Kata Al-Imam An-Nakhai, wajib diganti 1000 hari. Allah. Tadi baru nak cerita 1000 hari Dajjal, baru nak cerita macam mana nak puasa. Ini dia kena puasa 1000 hari. Pendapat paling kuat pendapat yang tadi itu, yang jadi iaitu 1 hari tak puasa dibalas dengan diqada dengan 1 hari. Wanita tak puasa kerana tidak diizinkan oleh suami. Teruk betul suami ni. Selam muka dia dalam kolah. Kolah kita ni bagus ni. Saya puji surau ni, kolah kita sangat bagus. Sebab apa? Sebab keadaan dia tu. Kolah tak semestinya, cara nak buat kolah ni taklah semestinya air tu dalam begitu, tidak. Sebab yang namanya 2 kolah tak banyak mana. Yang kata 2 kolah tu, kalau hitungan moden kita ni 60 cm tinggi, 60 cm panjang, 60 cm lebar, begitu Tapi kalau dalam hitungan tradisional, ni tolong ingat sama-sama, mudah. Macam mana? 1 hasta 6 jari. 1 hasta ni nama hasta ni. 1 hasta tengok 1 hasta 6 jari. Ni 1 hasta hasta Arab. Ni hasta orang Kuching pendek, hasta Arab ni hasta Malaysia pendek. Lebih sikit lah. Kat sini ni saya ni lebih sikit. 6 jari ni 6 jari. 1 2 3 4 5 6. Mana ada 6 5 1 2 3 4 5 6 tambah 1. Itu. Daripada sini ni bagi nampak bagi orang yang dalam tu nampak. 1 hasta 6 jari. Lebih sikit 6 jari. Tang ni. Ni. Ni 1 hasta 6 jari lah ni. 1 hasta panjang, 1 hasta tinggi, 1 hasta lebar, 1 hasta dalam. Ni yang dikatakan 2 kolah. Banyak tak air 2 kolah? Tak banyak mana. Sebab itu air kota ni, air kita ni berkolah-kolah air kita ni. Namanya kolah. Tapi lebih berpuluh kolah dekat situ. Dia asalnya qullah. Qullah ni adalah istilah bahasa Arab berasal daripada qirbah. Qirbah ni adalah kulit kambing. Kambing tu sekok kambing tu. Kulit kambing tu sekok tu kan. Orang Arab ni dia bab kambing ni dia tera, dia perap. Dapatlah dia kambing kulit tu. Jadi kulit tu dibuang, disertukan semua sekali dengan lemak-lemak apa semua tu dibuang, kemudian dijemur. Bila dah dijemur, dijahit tepi tu. Bila dijahit dia jadi macam kantong lah. Jadi nanti diisi air kat situ. Kalau mereka pergi musafir, dia pikul lah tu. 1 kantong tu namanya 1 qirbah. Jadi kalau 2 kantong tu 2 qirbah. Maksudnya 2 tu 2 qullah. Tu maksudnya. Jadi orang Arab dia tak pandai sebut qaf. Dia jadi ga. Sebab tu disebut qirbah.
qirbah, girbah, girbah, girbah. Sampai dunia Melayu garibah. Itu jadi garibah. Dalam kitab Jabi Lama kan ada garibah. Asal perkataan garibah ni apa? Qirbah. Yang asalnya qirbatun. Jadi girbatun, sebab orang Arab tak, orang Arab mulut mereka dia sebut gar, qaf nah. Girbah, girbah. Jadi akhirnya orang Melayu pun akhir sebut garibah, dua garibah gitu nah. Baik. Sikit lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita tidak berpuasa kerana tidak diizinkan suami. Jangan ikut suami itu. Suami itu kena suruh datang dekat surah Al-Ikhwan ni. Mengaji kitab Nawaitu Shaum Ghadin. Pasal kita nahbak wajib. Apa maksud wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Apa? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Tapi dalam bab taat begitu. Dalam bab maksiat kaedah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ikut perintah daripada makhluk dalam bab bermaksiat kepada Allah. Mohon maaf ya, mungkin suami bagi tahu pada isteri, buka tudung sebab saya suka tengok rambut kamu yang Maggi itu, yang Maggi itu. Saya suka tengok waktu pergi bazar Ramadan, jadi hibur hati saya. Jangan ikut. Pelik suami ni nah. Suami ni ada orang kata apa kapur baru nah, masya-Allah. Jadi jangan ikut dalam bab yang maksiat, jangan ikut nah. Baik. Melafazkan, baik, niat puasa. Apa maksud niat? Niat itu kita berniat di dalam hati pada malam harinya. Apa maksud malam? Di antara maghrib sampai subuh, mana-mana waktulah untuk berpuasa esok hari. Nah, waktu berniatnya bila? Waktu berniat pada waktu malam untuk puasa wajib. Puasa wajib itu 1, puasa Ramadan. 2, puasa kafarah. 3, puasa qada. 4, puasa mandurah. Mandurah maksudnya dinazarkan. Kalau nazar wajib malam. Adapun puasa siang tatawwu yang kita sebut tadi itu, walaupun malam tadi terlupa, tengok dah pukul 10, Allah, kenapa Haji? Saya kata nak puasa, lupa kata. Haji dah makan tadi? Belum. Minum tadi? Belum. Membatalkan puasa? Perkara-perkara membatalkan puasa? Tidak. Haji berniat. Nawai itu. Aku berniat berpuasa hari ini. Jangan sebut Nawaitu Shaum Ghadin lagi. Nah, Shaum Ghadin dah esok. Nah, aku puasa lah. Puasa hari Khamis. Sah. Syarat jangan makan dulu. Nah, Allah pukul 11. Allah, awak Ji lupa apa saya nak puasa tapi lupa niat. Tadi ada makan kah? Ayam golek 2 ketul. Haji, tak apalah Haji, esok jangan lupa lagi nak. Tak boleh nak diselamat. Nah, taib. Khair. Apakah bila dia sahur malam di bulan Ramadan, apakah itu namanya niat? Dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab-kitab lain tidak mutlak sebegitu, melainkan dia niat sahur, dia bangun sahur tu niat esok nak puasa. Ada taqyid dia nah, ada qayyid dia dekat situ. Taqyidnya apa? Mesti ada niat esok nak puasa. Cukup. Kalau dia memang setiap kali dah kan, setiap hari kita berpuasa, setiap hari kita sahur, dah jadi kebiasaan, makan saja. Belum tentu dia ada niat. Melainkan kalau dia sahur tu ada terdetik untuk sahur, untuk puasa esok, itu dikira niat. Tak perlu nak duduk ke situ berwuduk menghadap kiblat, Nawaitu Shaum Ghadin. Tidak perlu nah. Niat sahaja. Sebab niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. InsyaAllah 2 hari bulan nanti kita cuba baca yang paling last kita baca ni ya. Tak khatam juga pun, tapi tak apalah. Paling kurang yang 4A itu umum tu dah khatam. Saya akan ijazahkan juga ni pada 2 hari bulan nanti. Nah, kalau nak sambung tahun depan kita sambung. Nah, tapi kalau masjid nak jemput saya berusahalah untuk hadir. Sayang juga kan. Sebab kitab ni jangan dianggap Ramadan saja relevan, tidak. Ini sepanjang tahun.
Sebab apa? Kita kan nanti ma'ajah mesti tak selesai lagi. Itu ke adik-adik, kakak-kakak. Sebab ada puasa qada nanti sama hukumnya. Kita pula nak sunat ada hukumnya sama. Sebab itu puasa ni, kitab ni bukan hanya Ramadan saja simpan kunci dengan kunci besi. Tidak. Hari-hari kita baca ni. Jadi ini sekadar cadangan sajalah. JK Surau kalau kata nak sambung lagi lepas ni, insya-Allah saya cuba bagi masa lah. Sebab sayang juga tak habis. Kalau habis ni biar kita rasa sedap, barakah. Paling kurang khatam kita, tahu kita hukum hakam puasa. Baik. Silakan kalau ada nak tanya untuk yang kedua ni. Sila. Ada soalan daripada sahabat kita. Saya jawab satu soalan lah. Yang lain kalau nak tanya 2000 bulan nanti pun tak apa. Paling bagus tulis dekat kertas supaya kita dapat jawab. Tapi lepas 2000 bulan tu, kalau kata masjid nak buat lagi setiap hujung minggu macam ni kan, ataupun macam mana, hujung minggu rasanya jangan ya, sebab bahaya. Ni Ramadan ni tak apa, tak balik kampung. Ni kalau ni bahaya. Jemputlah saya nanti maghrib ke apakah, kalau boleh kita biar khatam ni. Tuan-tuan yang dah mengaji dengan saya daripada mula ni, biar hadirlah, bagus sedap sikit, supaya kita tahu apa yang tuan-tuan faham apa yang saya baca daripada mula sampai akhir. Bila saya sebut cendol itu, tuan-tuan dah tahu lah. Bermakna kita tahu dulu kita mengaji ada sebut cendol. Ya. Soalan apakah hukum menziarahi kubur pada hari raya? Apakah dia bid'ah? Dalalah. Masya-Allah. Kita mengaji bab puasa, tanya bab raya. Alhamdulillah. Itu soalan advance lah tu, bagus dah tu, masya-Allah. Supaya kita dapat pencerahan yang elok. Dalam bab menziarahi kubur ini, kita ada satu kaedah. Apa dia kaedah dia? Kaedah dia ialah Nabi SAW menyebutkan, Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sesungguhnya aku telah melarang kamu dahulu, pernah melarang kamu dahulu daripada menziarahi kubur. Maka ziarahilah ia, fa innahu yudzakirukum bil maut, kerana ia mengingatkan kamu akan kematian. Dalam hadis yang lain disebutkan, kafa bil mauti dzikra, cukuplah mengingati mati itu akan kematian. Bila kita ingat mati itu, cukuplah satu peringatan yang baik. Baik. Kita lihat yang Nabi sebut tadi itu, Nabi katakan, Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahilah ia. Kenapa Nabi larang dahulu? Sebab zaman dahulu kalau perempuan-perempuan menziarahi kubur, apa? Ini ini untuk umum lelaki perempuannya. Kalau perempuan zaman dulu, Kak Jah, Mak Jah, adik-adik, kalau pergi kubur, ya Allah, macam tak dapat menerima takdir. Menangis. Kalau Arab dia bunyi suara tu, kemudian ditampar-tampar mukanya, kadang-kadang ditarik-tarik akan bajunya. Seronoklah orang lelaki. Pasal di koyak robak, kayak di koyak robak bajunya. Sebab itu Nabi tidak suruh. Kenapa? Satu, seolah-olah menangis, tidak boleh terima takdirnya Allah. Yang kedua tadi, yang ini tak elok untuk perempuan. Yang ketiga, nanti boleh mengundang pandangan yang tidak elok bagi orang lelaki yang tak boleh jaga kawal mata dia. Tetapi setelah Islam itu kuat, diajar oleh Nabi, iman pun dah jadi kuat, Islam pun sudah masuk ke rumah-rumah orang Madinah, maka Nabi katakan, fazuruha, kamu ziarahilah dia. Apa ilahnya? Fa innahu yudzakirukum bil maut, kerana ia mengingatkan kamu akan kematian. Itu ilah dia. Maka dikatakan dalam kaedah, al hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu berlegar-legar di atas ilahnya. Apa sebabnya? Sebabnya tadi baik tak baik? Sebabnya baik. Satu.
Apabila sebab dia baik, maka ulama mengistinbatkan hukum silakan ziarah kubur itu. Hari biasa baik, hari Jumaat paling bagus ziarah kubur ayah dan ibu tu, sebab ada riwayat yang lain mengatakan besar pahalanya. Nah, hari-hari lain pun boleh, hari raya pun tidak mengapa. Sebab Nabi katakan apa? Selama mana mengingati kubur itu boleh mengingatkan kamu akan kematian, ziarahkan kubur itu. Maka itu dikatakan dalam kaedah apa? Lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasaili hukmul maqasid. Jalan-jalan, metod-metod apa yang kita buat sekarang ini, macam mana nak tahu hukumnya? Lihat apa tujuannya. Tujuannya baik tak baik? Tujuannya baik. Apa tujuannya tadi? Mengingati akan kematian. Baik tak baik itu? Baik. Maka kerana tujuannya baik, maka ini, perkara ini jadi baik. Ziarah hari Jumaat bagus, ada dalam hadis. Hari biasa bagus. Hari raya bagus juga. Sebab apa? Itulah kesempatan kita menziarahi mak ayah kita. Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi katakan fazuruha, hendaklah kamu menziarahinya, ziarah kubur. Hatta ulama katakan kubur orang Islam baik, kubur orang bukan Islam pun baik, asalkan mengingati kematian. Lebih-lebih lagi kubur orang Islam. Nah, Nabi katakan ziarahilah dia. Nabi ada spesifik tak? Ziarahi pada hari Isnin, ada Selasa, ada Rabu, ada Khamis, ada tak? Cuma ada hadis menyebutkan untuk ibu bapa pada hari Jumaat, itu ada spesifik. Nah, hari raya Nabi spesifik tak? Tidak. Bila tidak, dia jadi apa? Kaedahnya dia jadi umum. Kembali pada kaedah lagi. Apa dia? Al-umumu yabqa fi umumiyatihi. Keumuman lafaz Quran ataupun hadis itu, nah, akan tetap umumnya selama mana tidak ada yang mentakhsiskannya. Selama mana Nabi tidak kata hari-hari tertentu, silakan sahaja. 1 Syawal boleh, 2 Syawal bagus, 3 Syawal pun bagus. Nah, kenapa Nabi tidak mengkhususkannya? Jadi kita datang pada 1 Syawal kerana keumuman dalil yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ketiga, kenapa 1 Syawal? Kerana 1 Syawal nilah di Malaysia nilah, secara adatnya di Malaysia ni, waktu itulah kita solat raya sama-sama, makan ketupat sama-sama, duduk sama-sama adik-beradik yang datang daripada overseas tu. Ya Allah, 5-6 orang duduk sekali dekat rumah. Why not? In the name of togetherness, dengan atas nama kebersamaan. Why not? Mai kita sama-sama pi. 1 hari raya inilah yang terbaik. Nanti 2 hari raya nanti pergi tempat lain. That's why take the opportunity, grab the opportunity. Ramai-ramai kita pi pada 1 hari raya. Alangkah eloknya. Masya Allah, ramai-ramai duduk dekat situ. Masa pun cantik. Orang tahu selalunya 1 raya ni orang tak ziarah lagi, sebab duk sibuk baca tahlil, sibuk dengan ziarah kubur, sibuk ziarah anak saudara, kaum kerabat. Orang tahu tu, dalam minda orang tahu tu. Ambil masa ini supaya apa? Kita ambil masa yang orang dah fikir macam tu, maka kita ambil peluang untuk ziarah kubur ramai-ramai ketika itu. Ramai-ramai lagi bagus berjamaah. Sebab kalau seorang-seorang nanti takut hantu dekat kubur. Kalau ramai-ramai berani sikit. Kalau seorang-seorang abang ngaji yang dibacanya Fatihah, terus cabut takut hantu. Tapi kalau ramai-ramai, Fatihah ada, Yasin ada, tahlil ada, cuma jangan duduk atas kubur. Yang dilarang tu duduk di atas kubur. Bukan membaca Quran dekat kubur. Yang tak bolehnya duduk di tengah kubur. Orang lagu ni mengaji, tengah kita siram kubur tu, siram dia sekali. Pasal apa? Kerana dia duduk atas kubur, itu haram. Tak boleh, sebab kita memuliakan mayat seperti mana kita muliakan dia waktu hidup, muliakan juga waktu dia meninggal. Sebab tu jangan duduk betul-betul di antara 2 nisan, dia duduk dekat situ. Itu jangan. Jadi kita duduk tepi. Saya tak pernah tengok lagi lah sepanjang umur saya macam ni, tak pernah tengok lagi lah orang duduk di tengah kubur. Saya tak tengok lagi lah. Melainkan di tepi-tepi baca Yasin sama-sama. Ya Allah. Hadirin, ketika Nabi
kematian anak baginda yang bernama Sayyiduna Ibrahim. Rasya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rasya sallallahu alaihi wasallam qabra ibnihi Ibrahim, adalah Nabi menjirus kubur anaknya Ibrahim. Kenapa kubur tu dijirus air? Supaya kubur itu lembab. Tafaul dengan lembabnya tadi, dengan sejuknya tadi. Masya Allah, sejuk juga kubur itu, sejuk juga ahli kubur itu dengan rahmat Allah. Bukankah air-air tadi akan berdoa? Demikian juga bunga yang kita tabur, bukankah yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, wa ma bainahuma, antara keduanya. Sebab tu kita tabur bunga-bunga yang hidup-hidup tadi tu. Nah, yang keberapa dah? Jadi tadi kita ziarah kubur sebab 1 Syawal itulah waktu yang paling bagus adik-beradik kita berkumpul, sanak saudara. Ramai-ramai orang datang. Bila ramai-ramai datang, kita baca Yasin, semangat apa semua. Bukankah nanti memberkati kubur itu? Nah, seterusnya, siapa yang kita ziarah ini? Yang kita ziarah ini pak dengan mak kita, mungkin tok guru kita. Siapa mereka tu? Orang yang pernah berjasa dengan kita. Saya teringat ada satu ceramah daripada Habib Taufiq As-Sakkar. Beliau cerita apa yang berlaku kepada Al-Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas. Habib Ahmad Ibn Hasan Al-Attas pergi satu tempat. Tempat ni memang keras. Bukan keras hantu tak. Keras bid'ah. Ini tak boleh. Tawasul tak boleh. Tahlil tak boleh. Ziarah kubur tak boleh. Ini haram. Bidah. Di tempat itu. Begitulah yang dibaca oleh khatib itu. Ketika nak solat Jumaat, orang tengok pakaian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ni macam paling dekat dengan sunnah. Berserban, kan orang para habaib berserban, pakai jubah ni, kemudian khirqah, kemudian ada ni, tuan silakan tuan imam, tuan jadi imam. Oh tolong, mohon maaf, saya datang ini untuk solat Jumaat, bukan untuk jadi imam. Tak, silakan tuan, kami nak dengar. Akhirnya ditolak-tolak, dia jadi imam. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tadi, bila beliau jadi imam, jadi suaranya sedap, zikirnya pun bagus, doa pun mantap. Orang jadi rasa tak puas. Syekh, ya Tuan Habib, tolong Tuan Habib bagi tazkirah dengan kami sedikit. Oh, mohon maaf, saya datang sini bukan untuk bertazkirah, untuk menghadiri solat Jumaat saja. Oh, tolong Habib, walaupun laimat, walaupun sikit pun tak apa. Dah orang minta sangat-sangat, khair insya-Allah. Tapi beliau kata, kalau saya tanya jangan marah. Itu je beliau minta. Kalau saya tanya jangan marah. Taib Habib, kami terima syarat Habib ini. Nah, dan lagu tu dia pun tanya, Marrabbukum. Siapa Tuhan kamu? Marahlah depa. Ini soalan budak sekolah rendah ni. Habib, ini soalan sekolah rendah. Ya, saya tanya, kan saya bagi tahu tadi, kalau saya tanya jangan marah. Nah, akhirnya mereka jawab, Allahu Rabbuna khair, kata Habib. Habib tanya lagi, man nabiyukum, siapa nabi kamu? Marah lagi depa. Habib, ini soalan budak tadika ni, kami ni semua dah besar-besar. Ya, saya tanya, kan saya minta tadi, kalau saya tanya jangan marah. Nah, akhirnya mereka akur. Rasulullah adalah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kami. Sini Habib bagi pengajaran. Hadirin, beliau katakan, apakah kamu mendapat Islam dan kamu tahu hukum hakam Islam, kamu tahu akidah Islam, tata cara dalam Islam, adab dan tasawuf seluruhnya? Apakah kamu terus dapat direct daripada Allah? Tidak. Apakah kamu dapat terus direct daripada Rasulullah? Tidak. Siapa yang ngajar kami? Guru-guru kami, sesepuh kami. Kata Habib, demikian. Mereka yang berjasa dengan antum, dengan kamu yang mengajar ilmu-ilmu agama ini, apa salahnya kita buat tahlil, kita doa supaya mereka mendapat rahmat, cucuran kurniaan rahmat daripada Allah, berkat kita baca Yasin, berkat kita tahlil, berkat kita baca doa untuk mereka tadi. Kerana mereka berjasa dengan kita. Ketika itu masing-masing betul tak betul betul juga lagu tu. Ibu tadi, ibu yang membesarkan kita tadi, siapa yang menyekolahkan kita kalau tidak ibu bapa kita? Kalau ibu bapa kita, tambah lagi ustaz, siapa yang bagi ilmu agama dengan kita? Jadi kita hormatlah dengan mereka, maka hadirlah kita, ziarahlah mereka. Demi Allah, saya boleh mungkin dalam tahap yang yakin,
Adakah kita ziarah ibu bapa kita di kubur hari-hari? Nah, kecuali orang rumah dia memang tepi tu kubur. Itu mungkin seminggu sekali payah, mohon maaf ya. Sebulan sekali payah. Inilah kesempatan setahun sekali kita balik kampung. Kenapa tak boleh juga? Dan itulah masa yang sesuai untuk kita datang pada satu Ramadan itu. Tidak salah 2 Ramadan pun boleh, tapi the most suitable time untuk kita datang pada satu Syawal. Apa salahnya orang yang berjasa dengan kita tadi baca Quran, baca Yasin dekat situ. Nah, sementara itu sebelum saya lupa, nanti siapa yang ziarah kubur mak ayah siapa pun jangan lupa 2 amalan ini. Satu, baca suratul Fatihah. Yang kedua, baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Itu kalau memang dah berebut sangatlah, tak ada baca Yasin, tak ada baca apa nah, baca suratul Fatihah sekali, kemudian baca suratul Ikhlas 11 kali. Nah, kalau baca salawat lebih bagus mengaji, kalau baca Yasin lebih bagus lagi. Siapa yang baru kematian mak ayah dia, baru dikafankan, baru dikuburkan, ketika itu jangan balik dahulu. Ni baru-baru dikubur ni, anak beranak duduk kat situ dulu, baca suratul Baqarah dekat kepala. Baca suratul Baqarah. Nanti kesempatan yang lain saya akan bicarakan. Seterusnya hadirin, masya-Allah tabarakallah. Ada orang kata, kita pergi kubur hari raya tu nanti, bukankah kita sedih? Hari raya ini untuk hari bergembira, sebab itu jangan pergi ziarah pada 1 Syawal, kata orang-orang yang tertentu. Karena sedih tadi, itu menyalahi sunnah. Bukankah hari raya kita hari raya bukan bersedih, kita bergembira? Kita jawab, kita pergi ke kubur itu bila sedih-sedih sedikit, mengenangkan dosa kita, mungkin ada benda kasar yang kita buat dengan ibu bapa kita, itu lumrah. Itu lumrah, itu bermakna hati kita lembut. Tak adaklah kita menangis kat situ 1 jam daripada pukul 8 ziarah sampai pukul 9. Menangis, rakam lagi nangis, selfie lagi. La ilaha illallah. Tak pernah lagi lah kita tengok. Kalau menangis tu mungkin beberapa minit saja, mungkin saat sahaja. Apakah itu akan memadamkan seluruh hari raya kita itu? Terbalik rumah nanti, makan lagi, minum lagi air lemonade. Tahu air lemonade? Kalau di Sarawak tu air lemonade, air gas. Makanlah cendol, makanlah krima puding, makanlah ketupat, rendang, kuih. Jangan kata minta mak kuih sepotong, 1 loyang pun boleh makan. Gembira kita, insya-Allah. Tak ada lah kata karena kita sedih-sedih ketika itu. Campur-campur lagi. Yang akhir tu apa? Yang akhir satu sahaja. Kalau orang katakan haram dan bid'ah dhalalah menziarah pada satu kubur tu, cuba tanya balik, bawa mai satu hadis walaupun dhaif sekalipun yang kata tak boleh dan haram, bid'ah dhalalah menziarahi kubur pada 1 Syawal. Datangkan satu dalil walaupun dhaif jiddan sekalipun. Kalau tidak ada, maka itu tahakkum. Bila tahakkum itu al-qaulu bila dalil, qaul dengan tanpa dalil, maka tahakkum kena pada mereka, bukan pada kita yang ziarah. Maka ziarahlah tuan-tuan. Inilah kesempatan kita. Kadang-kadang di kesempatan lain kita tidak ziarah. Adapun orang yang tidak mau ziarah, biarlah mereka itu. Tetapi tarahumlah, berkasih sayanglah dengan orang yang ini menziarah itu. Jangan dibidah-bidah tolakkan, jangan dikatakan sesat dan sebagainya. Kita yang berkata begitu nanti mungkin diuji oleh Allah. Kita tak nak ziarah 1 raya kan, nak ziarah 2 raya dah exhausted, 3 raya exhausted, 4 raya exhausted, habis masa dah kena fly balik ke London ke mana-mana ke Mesir ke, dah tak dan nak ziarah. Bukan kita kata doa buruk, tidak. Tapi itu kesempatan 1 raya. Memang uruf dekat Malaysia 1 hari raya tu memang kita lapang. Orang pun tak expect kita nak ziarah. Itu adalah masa kita ambil peluang itu. Bukankah adat yang baik itu adalah boleh digunakan sebagai suatu untuk kita boleh berpegang jadi hukum juga. Maksudnya satu yang tidak salah, asalkan adat itu tidak menyalahi hukum. Itulah dia tuan-tuan. Apa yang kita pegang sekarang ini daripada ulama kita, setahu saya semua mufti seluruh Malaysia ini, mungkin ada yang lain saya tidak tahu, yang saya tahu daripada dulu sampai sekarang,
Tidak pernah ada satu mufti pun di Malaysia ini yang mengharamkan menziarahi kubur pada satu hari raya. Kalau ada pun, biarlah tu pendapat syadz, pendapat yang pelik. Yang pelik-pelik tu biarlah pelik. Nah, kita ikut jumhur ulama, as-sawadul a'zam alaikum bis-sawadil a'zam. Hendaklah kamu ikut pendapat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ramai itu. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu dalam keadaan sentiasa berjamaah. Dan insya-Allah ulama-ulama kita, mufti-mufti kita di Malaysia, mereka lah yang menjadi pasak kepada bumi Malaysia ini, berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, berfiqahnya dengan madhab Asy-Syafi'i tanpa kita ta'assub, dan kita juga menghormati madhab Hanafi, Maliki, madhab Hambali. Empat madhab ini madhab yang dirahmati oleh Allah. Sampai sekarang kita anuti, itu bermakna makbul di sisi Allah, dan kita bertasawuf dengan tasawuf yang dibawa oleh Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatil Anam Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على قيامها وإحيائها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung 2 hari bulan nanti insyaAllah.